Baik, salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali kepada video ulang kaji kita yang ke-24 pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan sambung dengan topik bab 10 tingkatan 4 berkaitan dengan peristiwa yang sangat bersejarah, sangat penting dan sangat menggembirakan dan bangga dalam sejarah negara kita, iaitu detik pemasyuran kemerdekaan. Detik pemasyuran kemerdekaan ini adalah berlaku pada waktu malam di Padang Kelab Selangor. Okay. Seperti mana yang kita dah bincang semalam, terdapat dua jawatan kuasa utama, tetapi juga ada jawatan kuasa lainnya. Tetapi kita fokus dalam buku teks ni dua jawatan kuasa utama yang membuat pelbagai persediaan ke arah nak menyambut kemerdekaan kali pertama di negara kita. Jadi apa yang mereka sedang membuat persediaan ini adalah untuk dua peristiwa besar, dua sambutan besar-besaran, iaitu yang pertama yang berlaku pada malam, yang pada waktu malam itu kita panggil sebagai detik. Ingat, nampak detik ini maksudnya, kamu ingat jam itu, tik-tik-tik sampai pukul 12 malam, sudah 31 Ogos itu countdown. Kita sekarang ni suka panggil countdown pada hari sebelum New Year Eve, sebelum New Year, kita ada countdown. Ya, ini macam countdown lah, dia countdown. Okay, tik, 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 sudah sampai 12. So, kita sambut. Ini adalah detik. Okay, dan satu lagi peristiwa yang penting, kita panggil peristiwa bersejarah ataupun sambutan kemerdekaan, pemasyuran ataupun pemasyuran peristiwa bersejarah pemasyuran kemerdekaan. Jadi pemasyuran kemerdekaan ini ada dua bahagian. Pemasyuran maksudnya pengumuman yang besar-besaran sekali. Okay, pemasyuran kemerdekaan ada dua peristiwa penting. Satu ialah detik, satu lagi ialah peristiwa. Okay, detik pemasyuran itu waktu malam, peristiwa bersejarah waktu pagi. Okay, peristiwa bersejarah tu waktu pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Okay, jadi kita kembali kepada slide pertama kita, detik pemasyuran kemerdekaan dahulu, dan kita ceritakan sedikit tentang apa yang berlaku pada waktu malam 30 Ogos 1957. Okay, jadi apa yang berlaku untuk kita ingat. Okay, ada satu akronim untuk kita ingat juga peristiwa ini, iaitu kita ingat malam ambang kemerdekaan. Jadi ada beberapa peristiwa yang paling senang, cikgu dah highlight dengan warna emas di sini. Okay, kita highlight, kita bacakan yang highlight dulu. Okay, iaitu pertama, lampu dipadam. Yang kedua, lampu dipasang. Kemudian laungan merdeka. Okay, bila lampu pasang, dengar bunyi orang ramai jerit. Okay, jerit dia bukan jerit yang menakutkan lah. Dia ialah laungan merdeka dengan kuat oleh orang ramai. Kemudian bendera British diturunkan, bendera Union Jack diturunkan. Yang kelima, bendera kita dinaikkan, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Dengan diiringi, bila bendera naik, kita fikir perhimpunan. Bila bendera naik, mesti ada iringi lagu negaraku diperdengarkan. Tapi ini kali pertama dalam sejarah negara kita, lagu negaraku dimainkan dan diperdengarkan. Dan kemudian disambung dengan sorakan merdeka 7 kali lagi, laungan kemerdekaan. Jadi secara umumnya 6 perkara utama ini, kalau murid-murid boleh ingat, ini yang paling senang. Lampu tutup, tapi jangan tutup tulis lampu tutup. Lampu dipadam, lampu dipasang. Bendera British diturunkan, bendera kita dinaikkan dengan dimainkan lagu, diiringi lagu negaraku, dan akhirnya laungan merdeka, sorakan merdeka sebanyak 7 kali. Okay. Okay. Sekarang kita kembali kepada yang lebih lengkap lah isi dia. Jadi sebenarnya detik pemasyuran kemerdekaan ini dia bermula dengan dari pukul 10 pukul 10 malam. Okay, di Padang Kelab Selangor ada sekumpulan orang Melayu, orang pelbagai kaum lah, wakil parti perikatan. Mereka berpakaian baju Melayu, diketuai oleh Sardon Jubir, dan mereka mengambil tempat di Padang Kelab Selangor. Kemudiannya ada 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat ini macam
kita boleh bayangkan semasa hari sukan ada 10 orang dia berkawat di padang. Okay, jadi mereka kawat, lepas tu membentuk berbarisan komat. Jadi sampai 11.58 tengah malam, 2 minit sebelum pukul 12, semua lampu di padang dan sekelilingnya dipadam. Jadi dia sangat gelap lah sekeliling padang sampai tak nampak tangan. Itu keadaannya gelap. Okay, dan akhirnya pukul 12 tengah malam, jam besar berbunyi. Tong, tong, tong. Masa tu, lampu semua dipasang dengan cantik lah sebab kita nampak semalam kan dihias dengan pintu gerbang dihias dengan lampu sangat cantik. Jadi dipasang semula, wah begitu nampak begitu agung, begitu hebat. Jadi pada masa yang sama bila dibuka lampu lampu dipasang semula, di telinga kedengaran apa? Laungan merdeka yang kuat oleh orang ramai. Merdeka macam okey. Pada kali pertamanya mereka laungan pada masa selepas jam berbunyi. Tong 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 pun merdeka dan lampu dibuka. Kita bayangkan masa tu. Dengan keagungan lampu dengan laungan merdeka yang kuat. Jadi semangat tu adalah dan kegembiraan, perasaan bangga tu semua dibangkitkan sekali dengan dalam suasana sebegini. Jadi dalam suasana sebegini Tunku Abdul Rahman dia pun jalan ke hadapan, dia menghadap tiga-tiga tiang bendera. Bila memimpin kita menghadapi bendera, lagu mula dimainkan. Dengan bendera Union Jack diturunkan, lagu God Save the Queen, lagu British dimainkan buat kali terakhir, menandakan penjajahan British sudah bertamat. Jadi bila habis turun bendera Union Jack, kita naikkan bendera PTM, Persekutuan Tanah Melayu, dan pada masa yang sama dimainkan lagu Negaraku kali pertama. Diikuti sorakan merdeka 7 kali, merdeka 7 kali, dan kemudiannya Tunku Abdul Rahman dikalungkan pingat emas tertulis Bapa Kemerdekaan. Okay? Dan akhirnya selepas dikalungkan pingat emas, sebenarnya Tunku Abdul Rahman ada berikan ucapan dan akhirnya majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat. Okay, jadi habis. Pada 12.25 tamatlah majlis tersebut. Jadi dia berjalan pada waktu larut malam. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa bermaknanya kepada orang-orang yang hadir tu, betapa syoklah keadaan dia. Okay, jadi kita sambung pula kepada peristiwa pada keesokan hari. Peristiwa bersejarah kepemasyuran kemerdekaan. Fokus kita sebenarnya hanya kepada detik lah, tetapi untuk pengetahuan, cikgu sambung juga kepada peristiwa yang kedua, peristiwa bersejarah pemasyuran kemerdekaan yang berlangsung di Stadium Merdeka pada pagi 31 Ogos 1957. Okay, jadi di stadium tersebut sebenarnya dari awal pagi orang ramai sudah berkumpul. 20,000 orang tau di stadium. Mereka berkumpul sejak 6 pagi. Pukul 6. Sudah bangun ke anda pukul 6 pagi? Okay, pukul 6 pagi tersebut semua orang bangun awal. Sebelum 6 sudah bangun. Awal-awal. Pergi ke stadium. Semua kumpul di stadium walaupun hujan turun, semua tunggu di sana. Sebab peristiwa bersejarah dah nak berlaku di negara kita. Mereka nak jadi satu bahagian daripada peristiwa tersebut. Okay, jadi pada pagi tersebut Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium. Kemudian disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Apabila mereka tiba, setiap kali sampai ada dengar bunyi nafiri. Nanti cikgu mainkan apa tu nafiri. Tepi sini cikgu dah letakkan gambar dia. Inilah dia nafiri. Alat muzik tradisional. Mereka mainkan bunyi nafiri setiap kali pembesar tiba. Dan surat perlembagaan serahan kuasa diserahkan kepada Tunku Abdul Rahman. Bila didapat surat itu, surat diserahkan kuasa kepada pemimpin negara kita, Tunku Abdul Rahman bacakan peristiharan kemerdekaan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan disusuli dengan azan-azan ini. Laungan doa lah, susuli dengan azan. Dan kemudiannya bendera PTM dinaikkan diiringi lagu kebangsaan dan 101 das tembakan dilepaskan menandakan negara kita sudah merdeka, sudah berdaulat. Okay, dan kemudiannya istiadat mengangkat sumpawan Yang di-Pertuan Agong berjalan di Istana Negara.
diikuti pelantikan jawatan Perdana Menteri dan ahli jemaah menteri, dan akhirnya sebab kita nak kita nak kita nak ucapkan selamat tinggal kepada Sir Donald McGillivray, orang British ini, kan, dan isterinya balik ke England. Jadi kita adakan majlis jamuan untuk sambutan tersebut, dan akhirnya Sir Donald McGillivray dan isterinya, kita bye-bye lah, ucapkan bye-bye kepada mereka. Mereka sudah berlepas kembali ke England. Okay, jadi sebelum kita sambung kepada latihan, cikgu nak mainkanlah sedikit video berkaitan untuk kita rasakan sedikit. Okay, apakah perasaannya, apakah keadaannya semasa berlakunya peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka ini. Okay, sebelum itu, cikgu perlu tekan yang ini. Kita pergi kepada video. Okay, sekejap. Okay, tadi dikatakan apabila orang ramai, apabila kita sampai, pembesar Tunku Abdul Rahman sampai, ada dimainkan nafiri. Bagaimanakah bunyi? Jadi, sampai. Okay, agak-agaknya bunyi macam ni mula-mulanya. Okay, bila berada di stadium dimainkan. Okay. Lepas itu, bila semua orang dah kumpul, Tunku Abdul Rahman sudah dapat surat ini. Inilah surat serahan kuasa perlembagaan, okay, daripada Duke Gloucester yang wakil England. Dia serahkan kepada Tunku Abdul Rahman. Jadi bila Tunku Abdul Rahman dapat surat ini, Tunku Abdul Rahman pun membacakan pengisytiharan pemasyuran kemerdekaan. Dengan nama Allah saksikan. yang Maha Murah, yang Maha Kesiani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata pemasyuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bela bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Baik. Itulah dia video yang penuh bersemangat. Kita lihat Tunku Abdul Rahman membaca peristiharan kemerdekaan selepas mendapat surat perlembagaan serahan kuasa dan melaungkan kemerdekaan. Jadi inilah dia peristiwa bersejarah kemerdekaan, dan kita juga untuk kita senang nak hafal, inilah yang cikgu dah highlight dengan biru. Inilah peristiwa yang cikgu anggap paling nampak paling senang untuk kita hafal. Jadi Tunku Abdul Rahman membaca peristiharan kemerdekaan, melaungkan kemerdekaan. Lepas itu disusuli dengan azan, dan kemudiannya bendera dinaikkan diiringi lagu kebangsaan, dan yang istimewa di sini 101 das tembakan sebagai simbol kita menang, kita dah merdeka, dilepaskan. Okay. Jadi selain tu mungkin yang senang di atas ini pun senang. Tunku Abdul Rahman ketibaan di Pekarangan Stadium itu pun sudah dapat satu markah. Okay, jadi dengan itu kita pergi kepada latihan pada hari ini. Okey. Nampak di sini, ini adalah dengan rangka jawapan dia. Okay, kita pergi kepada soalan dulu.
Okay, soalannya di sini. Okay, upacara sambutan pemasyuran kemerdekaan negara merupakan detik bersejarah yang dinantikan. Okay. Jadi untuk soalan ini, dia tak ikut detik dan peristiwa lah, dia terus pergi kepada masa berlakunya acara. Jadi kita harus tahu jugalah yang kita hafal tadi tu detik, tapi bila dia cakap malam 30 Ogos, kita perlu tahu apa yang berlaku malam tu, detik lah, detik pemasyuran. Jadi pada malam tu apa yang berlaku? Okay, jadi kita boleh kata lampu. Ingat kan? Yang ini sebab dia terus ada Roman, jadi kita tak perlulah salin soalan, kita boleh terus kepada jawapan. Jadi lampu di sekeliling padang dan dia apalah, di padang pun cukup lah. Di padang, sudah faham. Lampu di padang dan lampu dipasang semula semasa apa? Apabila jam besar berbunyi pada jam 12 tengah malam. Diikuti apa? Semasa lampu dipasang semula, kita dengar apa? Ingat, yang nampak lampu pasang, yang dengar apa? Diikuti laungan merdeka oleh orang ramai. Habis 3 markah. Tapi kita nak selamat, kita tambah lagi. Seterusnya, apa lagi? Bila orang ramai dah melaungkan laung merdeka, seterusnya bendera, kalau tak boleh ingat, kalau boleh ingat, bendera Union Jack diturunkan. Yang senangnya untuk kita boleh, kita urutan dia tak berapa, bila kita semak kertas, cikgu biasa urutan dia tidak dipertikaikan. Jadi urutan, kalau kamu telah skip, telah tertinggal 1-2 peristiwa kat tengah tu, tak ada masalah. Okay, sebab bagi murid, cikgu tahu tentunya senang untuk kamu ingat bendera negara sendiri dinaikkan lah, daripada bendera Union Jack diturunkan. Itu mungkin ada yang lebih senang nak ingatkan bendera PTM dinaikkan dengan lagu negaraku dimainkan. Okay, boleh. Dengan diiringi lagu negaraku pun boleh lah. Okay, asalkan maksud dia jelas. Jadi inilah jawapan untuk bahagian pertama. Bahagian kedua, pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, apa yang berlaku? Okay, jadi kita boleh mula dengan ketibaan Tunku Abdul Rahman di pekarangan stadium. Dan beliau membaca pengisytiharan. Seperti cikgu cakap, kamu boleh melangkaulah beberapa peristiwa. Ambil mana yang kamu ingat beberapa peristiharan. Peristiharan kemerdekaan. Peristiharan kemerdekaan. Kemudian dengan tangan terbuka kan, Tunku beliau, kalau tak ingat tangan terbuka, beliau melaungkan merdeka sebanyak berapa kali? 7 kali. Sudah dapat dah markah. Okay. Bendera mesti dinaikkan kan, Zoti PTM dinaikkan dengan diiringi lagu negaraku. Tengok, hanya kamu kalau boleh ingat apa yang berlaku di perhimpunan, sudah dapat 2 markah sini, 2 markah sini. Ataupun kadang-kadang 1 markah lah terpulang kepada skema. Tetapi itulah betapa senangnya bila nampak merdeka, peristiwa nak bermasyuran kemerdekaan, ingat bendera dinaikkan dengan lagu negaraku dimainkan. Wajib ada 2 ini. Okay? Yang lain itu laungan merdeka semestinya. Laungan merdeka pun dua-dua pun juga ada. Jadi kalau boleh tulis laungan merdeka, bendera dinaikkan, diiringi lagu negaraku, dapat dah. Okay, sebenarnya itulah markah yang senang dan juga sesuatu yang dekat dengan hati. Okay, jadi kemudiannya kita lihat. Ceritakan perasaan anda sekiranya anda turut berada dalam peristiwa tersebut. Ini salah satu yang paling sukalah ditanya bila ada soalan berkaitan dengan peristiharan kemerdekaan. Apakah perasaan murid-murid tadi bila tengok video Tunku Abdul Rahman bersemangat, okay, dengan
Menaikkan tangan di udara, tangan terbuka macam ni. Yang ini pun satu bahagian yang menarik, di mana Tunku Abdul Rahman semasa dia memberitahu tentang tarikh kemerdekaan, tangannya macam ni dalam genggaman. Maksudnya kemerdekaan dalam genggaman. Tetapi bila lambang kemerdekaan di Stadium Merdeka, tangannya jadi macam ni, terbuka. Maksudnya sudah merdeka, sudah muktamad kemerdekaan kita sudah rasmilah, secara rasmi sudah merdeka. Jadi apakah perasaan kita? Okay, jadi kita bulatkan dengan perasaan saya ialah pastinya kita akan rasa sangat bangga. Kerana apa? Negara kita sudah bebas daripada penjajahan selepas 446 tahun. Okay? Begitu panjang masa ni, ataupun selepas masa yang begitu panjang. Bolehlah kalau tak ingat tahun dia. Tapi kalau nak kira senang je. Ambil 1957 tolak 1511. Okay. Dah 2 markah. Okay. Selain itu, perasaan saya ialah bersyukur. Kerana apa? Negara kita mempunyai pemimpin. Pemimpin adalah 3B. Pemimpin yang berwibawa, yang berusaha berjuang untuk kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Ini yang kita memang harus bersyukur, sebab kemerdekaan negara kita telah kita dapat melalui cara rundingan. Kalau nak tambah boleh lagi. Melalui rundingan. Selalunya cikgu suka highlight bila kita jawab soalan tentang langkah. Salah satunya kita boleh tulis menggunakan rundingan. Okay? Dan ini memang sesuatu yang kita harus bersyukur, sebab kalau tidak, kalau cara yang digunakan bukan secara rundingan, dia boleh membawa kepada pertumpahan darah. Di mana berlaku banyak kematian, nyawa terkorban, negara tidak aman, keadaan tidak selamat untuk kita tinggal di sini. Jadi kita harus memang sangat-sangat bersyukur keamanannya, kemakmuran yang kita nikmati sehingga hari ini adalah hasil usaha mereka untuk menggunakan cara yang paling baik untuk semua rakyat. Jadi kita harus bersyukurlah. Sekiranya saya berada di sana, saya akan sangat bersyukurlah kerana memang bangga, memang gembira, memang berterima kasih kerana adanya pemimpin yang gunakan cara yang begitu baik untuk bertindak secara rasional lah, menggunakan cara yang membawa kebaikan kepada semua rakyat. Okay, so di sini kita juga boleh buat kesimpulan. Kesimpulannya berasa kesimpulannya tindakan pemimpin yang rasional dan kemerdekaan yang tidak mudah, yang dicapai, yang dikecapi, menjadikan saya bangga. Kiranya turut bersama dalam peristiwa tersebut. Kalau nak tambah, serta berjiwa rakyat. Yang mereka berjiwa rakyat, sebab atau berpandangan jauh pun boleh sebenarnya. Sebab kalau mereka tak berpandangan jauh, mungkin mereka akan terburu-buru nak dapat kemerdekaan dengan cepat, tergesa-gesa, dan sampai mereka gunakan cara yang keras dan membawa kepada keburukan, kematian, pengorbanan yang besar. Jadi kita harus bersyukur, bangga kerana apa yang kita nampak dalam
usaha pemimpin dan keadaan negara kita yang sudah merdeka setelah sekian lama. Okey, baik. Dengan itu, habislah sesi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih.